أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد ابن عبد الله، ختم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih lagi berada di dalam ruang perbincangan surah Yusuf, sekitar episod yang ke-9, iaitu yang bertemakan kepada pertemuan untuk kali yang pertama abang-abang Yusuf dengan adiknya sendiri, Yusuf alaihi salam, yang mana pada waktu itu Yusuf telah pun diangkat menjadi seorang menteri, wazir Al-Aziz di dalam kerajaan Mesir. Kita sambung pada ayat yang ke-63. Kita berhenti dalam pengajian yang lalu pada ayat yang ke-62. Dalam ayat yang ke-62, kita melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam telah menggunakan muslihat yang ketiga untuk membuatkan abang-abang Yusuf itu sendiri kembali semula ke bumi Mesir, dengan meletakkan barang-barang penukar kepunyaan abang-abangnya kembali dimasukkan ke dalam karung-karung mereka, yang di dalam karung itu diisi dengan gandum. Di atasnya ada gandum, di bawahnya itu ada barang penukar. Tujuannya supaya Nabi Ya'qub menjadi curiga ke atas barang tersebut, sama ada gandum itu diperolehi secara sah dengan berlakunya proses pertukaran, atau diterima atau diperolehi dalam keadaan yang syubhah, kerana gandum ada dan barang pertukaran itu pun bersama di dalam karung tersebut. Dan malam ini kita akan lihat apakah yang akan berlaku di rumah abang-abang Yusuf setelah mereka membawa pulang gandum itu. Mereka tidak tahu bahawa dalam gandum itu, di dalam karung itu, di bawah gandum itu ada barang pertukaran. Bila sampai di rumah, apa yang akan berlaku? Ia sambung pada ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kayl fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka Ya'qub, mereka pun berkata, abang-abang Yusuf pun kata, wahai ayah kami, ya abana. Dan di sini kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kalau tuan-tuan masih ingat, umpama masih ingat dalam pengajian kita yang lalu, ketika mana mereka mengangkat janji, mereka berjanji dengan menteri di Mesir itu, iaitu Yusuf sendiri. Mereka menggunakan ayat abahu, ayahnya, yakni merujuk kepada ayah Bunyamin.
Tetapi sebaliknya berlaku apabila mereka sampai di rumah, mereka kata pada ayah mereka, ayah mereka, ya abana, wahai ayah kami. Boleh pula tukar jadi abana. Sedangkan waktu mereka bertemu dengan menteri dahulu, mereka menggunakan abahu. Abahu menunjukkan ayahnya. Sedangkan mereka juga boleh guna abana seperti mana mereka gunakan sekarang. Maka kata Syekh Salah, inilah dia penyakit jiwa atau penyakit hati yang masih lagi bersarang di dalam abang-abang Yusuf, yang sedang dirawat oleh Yusuf alaihissalam itu sendiri. Masih lagi membezakan antara Bunyamin, Yusuf dengan mereka, walaupun ayah yang sama, tetapi kerana mak mereka berbeza, mereka dilihat berbeza. Lalu mereka minta dekat ayah mereka, ya abana, wahai ayah kami, muni'a minal kail, kami tidak akan mendapat lagi sukatan. Kami tidak akan mendapat lagi sukatan, yakni tak akan dapat lagi gandum itu. Sebab syarat diletakkan oleh kerajaan Mesir ialah mesti bawa semua ahli keluarga, termasuk Bunyamin. Tetapi kerana Bunyamin tak ikut serta itu, tetapi kerajaan Mesir bagi lebih, dengan syarat bila nak mai lagi nanti tolong bawa Bunyamin. Jadi ayah, fa'arsil ma'ana akhana, utuskanlah atau lepaskanlah. Arsil ni kita boleh baca dengan utuskan. Lepaskanlah ma'ana, bersama kami, akhana, saudara kami, yakni Bunyamin. Kali ini lebih jelas, lebih kontras apabila digunakan perkataan akhana, saudara kami. Kalau bahasa kita ni, mengaku pula adik-beradik nampaknya. Tiba-tiba ada akhana di situ. Boleh pula, pandai pula guna na, saudara kami. Ya, sebab mereka terpaksa. Ya. Bila terpaksa ni, hak tak mengaku adik-beradik pun boleh mengaku. Yang tu yang dok berlaku dalam keluarga kita pun, dalam kehidupan kita seharian pun, kita dok tengok dok jadilah. Tak jadi apa tak apa. Bila terdesak apa semua, hak tak mengaku adik-beradik pun mengaku. Kena sikit-sikit pun dia kata, rapat dulu kami dululah. Akhana, saudara kami. Naktal, supaya kami mendapat sukatan. Nampak? Ada pasal dia mengaku Bunyamin tu saudara. Sebab naktal tujuannya supaya dapat balik sukatan gandum itu. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami ini benar-benar akan menjaganya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana abang-abang ni kata wa inna lahu lahafizun, siapa-siapa masih ingat perkataan wa inna lahu lahafizun, ini adalah ayat yang sangat dekat, sangat sinonim. Ketika mana abang-abangnya meminta keizinan daripada Yaqub, daripada Nabi Yaqub ayah mereka, untuk melepaskan Yusuf 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu, inilah janji mereka. Dan permintaannya lebih kurang sama. Wahai ayah, lepaskanlah Yusuf, bermain dengan kami, narta' wa yal'ab, yarta' wa yal'ab, bermain dengan kami, sonok-sonok dengan kami. Kemudian dia janji, wa inna lahu lahafizun, kami janji kami akan jaga elok-elok. Lepas 35 tahun, ayat yang sama mereka gunakan kepada Bunyamin. Jom kita tengok balik ayat 35 tahun yang lalu, iaitu pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-12. Silap, pada ayat yang ke-12. Arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat yang ke-11, bahasa Arab tak ada dalam tu, mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Arsilhu ma'ana, biarkanlah dia, yakni Yusuf,
pergi bersama dengan kami esok pagi. Yarta' wa yal'ab, agar Yusuf itu dapat bersenang-senang, dapat bermain-main dengan kami. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pasti akan menjaganya. Ayat yang ke-12. Sama? Wa inna lahu lahafizun, ayat 63 lepas 35 tahun ni. Wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala merekodkan sama kata-kata, nak tunjukkan permintaan ini adalah permintaan daripada orang yang sama, daripada abang-abangnya yang menjadi perancang untuk meletakkan Yusuf di dalam telaga, sekaligus membuatkan Yusuf terpisah dengan ayahnya Yaqub. Jadi tuan-tuan, nak faham ayat ni, kita nak kena selami perasaan Yaqub dahulu. Tuan-tuan, orang pernah bohong kita 35 tahun yang lalu. Yang main pula, dia pakai skrip yang sama. Tuan-tuan nak percaya ke tak lagi? Nak percaya ke tak lagi? Agak-agak kita nak lepas dah dekat orang yang pernah terang-terang tipu kita. Kita tahu dia tipu kita. Nabi Yaqub tahu anak-anaknya menipu. Sebab bukti membawa baju yang dilomorkan dengan darah, yang dikatakan darah kadzib, darah palsu itu, Nabi Yaqub tahu baju ni betul ada darah, memang baju Yusuf. Tapi dikatakan oleh anak-anaknya itu Yusuf dimakan oleh serigala. Tapi baju itu tidak koyak. Baju tu tak nampak macam serigala yang makan. Macam real, nampak dilomorkan dengan darah yang palsu. Dan Nabi Yaqub tahu tentang itu. Nabi Yaqub juga tahu yang Yusuf itu sengaja dihilangkan, dipisahkan, dan sampai ke sudah dia patah abang. Dan Nabi Yaqub tak boleh nak paksa mereka lebih, kerana Nabi Yaqub tahu itulah laluan sukar yang akan dirasai oleh Yusuf dalam proses untuk menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Sebab Nabi Yaqub pun tahu, kerana Nabi Yaqub juga adalah seorang Nabi. Lepas tu dia main pula, kali ni nak bagi hilang pula Bunyamin. Atas alasan kalau Bunyamin tak ikut kami bersama, tak ada lagi gandum untuk kita. Sedangkan kali ni mereka habaq betul. Mereka habaq betul, memang itulah permintaan daripada kerajaan Mesir. Tapi inilah manusia ni tuan-tuan. Sekali mohon, kita nak percaya lagi payah dah. Sekali mohon, kita tahu dah pattern dia lagu tu, nak percaya lagi payah. Piramli kata, buka buah dadu 3 kali ya. Buah kali keempat, habis. Nampak. Jadi macam mana Nabi Yaqub nak respon kepada permintaan ini? Macam mana? Sedangkan permintaan ni betul, memang betul. Dan bagaimana pula abang-abang Yusuf ini nak meyakinkan Yaqub? Dua isu besar di situ. Satu, orang yang kena tipu, trust dah hilang, kepercayaan dah hilang. Bila trust dah hilang, macam mana kita nak bangkitkan semula kepercayaan tu? Satu. Kedua, di sisi kita, orang yang menghilangkan trust, macam mana kita nak meyakinkan orang yang hilangkan trust tu bahawa kita ni betul? Dua pihak. Saya ulang balik, clear. Pertama, kita di pihak orang yang hilang trust dekat orang tu. Kita hilang dah percaya dah. Macam mana kita nak percaya balik dekat dia tu? Satu. Kedua, di pihak orang yang pernah buat hal. Macam mana nak yakinkan kita pula yang dia tu betul? Dulu memang dia bohong, tapi lah ni dia betul. Macam mana nak yakinkan? Dua pihak yang kedua-duanya bukan kerja yang senang untuk nak dapatkan kepercayaan. Tapi kiak tengok macam mana nak buat. Dalam realiti kehidupan kita, pernah tak tuan-tuan hilang kepercayaan dekat seseorang? Dekat sesuatu, punca sesuatu tu mesti seseorang, mesti ada human, ada orang dekat situ. Macam mana tiba-tiba tuan-tuan boleh dapat balik kepercayaan tu? Macam mana? Suami isteri. Senang nak ambil contoh kan.
Macam mana si isteri ni boleh percaya dekat suami ni setelah suami tu buat macam-macam kat dia? Di pihak suami pun sama. Macam mana suami ni boleh percaya dekat isteri dia pula sedangkan isteri tu pernah buat macam-macam kat dia? Yang menghilangkan kepercayaan. Trust. Dalam training tuan-tuan, dalam kalau kat siang lah, waktu siang dekat dewan, benda yang sering kali menjadi isu besar, buatlah apa benda pun di tempat kerja majikan dengan kaki tangan ke, isu marriage, isu parenting, bila dia main topik trust ni, dia jadi panjang sikit. Apa teknik nak membuatkan kita ni percaya balik dekat orang yang kita dah hilang kepercayaan? Macam mana nak buat? Ada kaedah yang terbaik. Boyfriend dengan girlfriend, bagi contoh mudah nak faham. Katakan yang si boyfriend ni memang terror berniaga, jual apa semua laku, kan? Kalau betul tuan-tuan, dia terror berniaga, try dia berniaga balik dekat ex-girlfriend dia dulu, ataupun ex-wife dia dulu. Hak mana cara cerai dia ataupun cara berpisah tu tak apa cantik, agak-agak dia nak beli. Isunya bukan barang tu bagus tak bagus, isunya aku tak percaya kat hang. Hang buat mainlah barang apa hak bagus tu orang mana pun, orang lain semua kata bagus, tapi aku tak beli dekat hang pasal aku tak percaya dekat hang, bukan pasal barang. Isu trust. Trust, kepercayaan. Dan ini yang berlaku kepada Nabi Yaqub. Ayat inna lahu lahafizun trigger balik memori Nabi Yaqub 35 tahun yang lalu. Macam mana nak lepaskan Bunyamin ni? Qala hal amanukum alaih. Berkata Yaqub, bagaimana aku akan mempercayakannya illa kama amintukum. Mempercayakannya yakni Bunyamin kepadamu. Isunya adalah amanukum. Amanukum, isu trust, kepercayaan. Dan sebenarnya kalau dia tengok amanukum ni adalah isu keimanan. Isu benda dia bukan percaya. Percaya ni kalau tengok terjemahan dia tulis percaya. Percaya ni benda kena tengok, benda kena meraihkan at least lah 5 deria kita ni, 5 panca indera kita ni, datanglah kepercayaan tu. Tapi amanukum ni lebih dalam. Benda tak nampak, benda tak dengar, tapi boleh mendatangkan keyakinan. So, amanukum ni lebih dekat dengan perkataan yaqin sebenarnya. Dan yaqin tu ada dua kan? Ainul yaqin, ainul yaqin, boleh tengok, boleh dengar. Satu lagi adalah ilmul yaqin, tak nampak, tak dengar, tapi dia yakin kerana dengan ilmunya. Alaih, ke atas Bunyamin itu, illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Macam mana aku nak percaya dekat hangpa? Macam itulah bahasa kita. Kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Nampak? Dia patah balik 35 tahun yang lalu. Kalau bahasa kita ni tuan-tuan, Nabi Yaqub ni nampak ungkit balik. Ungkit balik. Jadi cerita ungkit ni tuan-tuan, dia memang tak boleh hilang sebab trust. Sebab tu dalam hubungan kemanusiaan, human relationship, bila ada orang ungkit balik cerita lama tuan-tuan, kita berkata apa, ungkit balik cerita lama ni. Kita ungkit balik cerita lama, confirm ada isu trust dekat sana. Mesti ada elemen trust. Kalau dia tak ada dah masalah dengan trust tu, dia tak akan ungkit balik. Dia boleh maafkan dah. Tapi bila ungkit balik cerita lama ni, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, trust tu bukan satu benda yang senang untuk dirawat. Sebab tu bila orang dah bagi percaya, kepercayaan kita dah dapat di tempat kerja dan sebagainya, dalam hubungan rumah tangga pun sama, jaga betul-betul. Dan hilang yang tu, nak dapat balik tuan-tuan, payah. Payah. Walaupun kita di tempat yang betul tu. Fallah khairun hafizah. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Jarang kita tengok perkataan fallah selain digunakan dengan wallahu.
Fallah, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, hafizah, dan dia adalah maha wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah adalah maha penyayang di antara para penyayang. Maka Nabi Yaqub respon balik dengan menjelaskan bahawa macam mana aku nak percaya ke hampa ni setelah kepercayaan aku tu dah hilang ke atas Nabi Yusuf alaihi salam dahulu. Baik. Selesai. Maknanya setakat ni kita tahu Nabi Yaqub tak mau lepaskan Bunyamin. Macam mana nak bagi lepaskan hampa ni? Yusuf dulu pun hampa buat benda yang sama juga. Okey. Dan inilah menyebabkan abang-abang Yusuf ada masalah. Masalah. Nak bawa Bunyamin tak boleh. Kalau tak bawa Bunyamin, gandum tak dapat. Okey. Stuck dekat situ. Dan inilah antara perancangan Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dah nampak dah baca dah benda ni, apa yang akan berlaku dalam rumah tersebut. Baik. Ayat 65. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilaihim. Tatkala mereka membuka barang-barang mereka, maka abang-abang Yusuf pun bukalah beg tadi, karung tadi. Dan setelah buka itu, mereka menemukan kembali barang-barang tukaran mereka. Qalu, berkatalah abang-abangnya itu, ya abana, wahai ayah kami, ma nabghi, apa lagi yang kita inginkan? Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami. Wa namiru ahlana, dan kami akan dapat memelihara saudara kami. Wa nahfazu akhana, dapat menjaga akhana, saudara kami. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Ba'ir adalah unta yang muda. Unta yang muda. Kalau unta yang tua dia panggil jamal. Jamal Jamil cantik, jamal tu unta. Ada kawan-kawan kita nama Jamal. Itu unta namanya. Jamal adalah unta yang tua, unta yang dewasa. Tapi bila unta tu muda, dia panggil ba'ir. Saya dah cerita dah dulu sikit kan, bahawa bahasa Arab ni, kalam Arab ini, perubahan pada masa, perubahan pada saiz, perubahan pada keadaan bentuk akan mengubah kalamnya, walaupun dia main daripada benda yang sama. Contoh unta kan? Unta tak ada beza pun, boleh dia kata Jamal, Syekhul Jamal. Syekhul Jamal ni unta tua, Syekh ni tua. Syekh, sebab tu kita orang Arab, dia panggil orang-orang yang alim, dia panggil syekh. Syekh gelaran tu kan? Bukan semua boleh panggil syekh. Dan syekh ni ada endorsement, ada isytihar dalam kalangan kesatuan ulama sedunia. Orang ni kita layak panggil dia syekh sebab ahli dalam bidang-bidang yang tertentu. Tafsir ke, hadis ke, boleh panggil syekh. Sebab tu bukan semua orang panggil syekh. Dan kebiasaannya syekh-syekh ni adalah orang yang telah pun tua. Syekh Dr. Yusuf Qarrawi, syekh. Dan orang Arab banggalah bila main Malaysia, sebab dia tengok semua orang panggil syekh. Tok Bilal pun panggil syekh. Syekh Azan, Syekh Azan. Semua kita panggil syekh. Tambah kalau pergi kat belah Kedah tu, yang mana kerja dengan Jabatan Agama, grade 41 ke atas, semua ada syekh. Okay, 41 dia tu baru balik ya, fresh graduate, ada ijazah sarjana muda pengajian Islam, duduk kat Jabatan Agama, dia panggil syekh. Muda lagi panggil syekh dah. Syekh ni maknanya tua. Tapi pasal apa dia tak kata unta tua, unta muda? Tukar nama tulis ba'ir. Jadi berat seekor unta yang muda. Unta yang muda. Maknanya depa, kita tahu lah, bila depa tahu kata berat unta tu macam mana, maknanya depa memang angkat unta. Tuan-tuan, kita anak lembu besar sangat.
Anak lembu sangat. Lembu nak apa korban hari itu pun gagah 10 orang nak bagi jarak rebah. Seorang-seorang angkat, dia boleh tahu berat dia tara tu. Berat dia tara tu. Jadi kita boleh dapat banyak lah maksudnya. Dengan syarat Bunyamin kena ikut bersama-sama dengan kami. Zalika kailu yasir. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Maknanya setakat nak bagi macam ni just like that. Bahasa kita ni kacang. Sampailah sudah fikir pasal apa orang kata benda senang dikata panggil kacang. Tentu bisa fikir. Pasal apa benda yang senang orang kata kacang? Benda boring dia kata pisang. Lepas tu buah rambutan kan manggih ke atas tak ada pula. Benda senang dia panggil kacang. Pasal apa? Ada jawapan? Benda ni kacang ya. Benda ni kacang. Pasal apa kacang? Zalika kailu yasir. Benda ni mudah aja untuk kerajaan Mesir nak bagi kita. Setakat nak bagi gandum berat, beban dia tu, berat dia tu seekor unta muda, just like that aja. Setakat nak bagi. Baik. Saya nak bawa tuan-tuan dan sekalian tengok lebih dalam ayat 65 ni. Pasal apa abang-abang Yusuf kata bila depa tengok barang-barang depa ni ada balik dalam karung tersebut. Mereka gunakan poin tersebut untuk meyakinkan lagi ayah Yaqub ni dengan mengatakan bahawa tengoklah ayah, depa buh balik barang-barang kita ni dalam karung ni. Ini menunjukkan bahawa mereka ini betul-betul nak suruh kita pergi balik. Nak suruh kita patah balik. Ini barang-barang kita yang dikembalikan kepada kita. Dan seandainya Bunyamin bersama kami, tengok apa yang kita akan dapat. Kita akan dapat makanan sekeluarga. Kemudian kita dapat jaga akhana, saudara ni. Dan dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahawa kerajaan Mesir ini, dikatakan kerajaan Mesir ini adalah kerajaan yang baik kerana mereka bagi gandum dan mereka juga bagi balik semua barang-barang tukaran pada kita. Tapi di sudut yang lain, ini yang akan menjadi masalah kepada Nabi Yaqub. Keyakinan Nabi Yaqub makin berkurang, bukan makin bertambah. Sebab kalau betul hampa dapat gandum ni secara sah, sepatutnya barang tukaran ni tak akan bersama dengan kalian. Tapi sekarang benda ni ada bersama dengan kalian. Ada bersama dengan kalian. Jadi kalian dapat mana benda ni? Ayat 66. Qala, kata Yaqub lagi, lan ursilahu ma'akum. Kerana isu teras yang tak selesai 35 tahun yang lalu, ditambah pula dengan isu yang baru, iaitu barang-barang itu bersama dengan mereka plus ada gandum, maka digunakan perkataan lan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok betul-betul perkataan lan itu menunjukkan tidak sekali-kali. Sudah sebut dah dahulu ada 3 ayat nafi dalam bahasa Arab. Pertama adalah la, lam alif, tidak. Kedua adalah lam mim, lam. Ketiga adalah lam nun, lan. Ketiga-tiga ini memberikan maksud tidak. Tapi ada beza dari segi tekanan dia, pressure dia. La, tidak, tapi boleh bincang ni. Lam, tidak, berat sikit daripada la. Tapi bila keluar perkataan lan, tidak sekali-kali, tidak ada lagi discussion. Itu beza dia. Kita, bahasa Melayu kita, nak buat macam mana kalau tak dibincang dah? Tak mau. Ada lagi apa perkataan lain? Tak mau. Lagi? Aku kata tak mau, tak mau. Duduk ulang tak mau tu. Tapi dia bermain dengan intonasi. Intonasi dia keras ke tak? Daripada situ kita tahu, oh, dia memang betul-betul tak mau. Kalau diguna intonasi yang lembut sikit, tak mau lah. Macam boleh bincang lagi. Kalau diguna intonasi yang keras sikit, aku habaq, tak mau, tak mau. Gigih mata sikit aku tu, kira habis, tak boleh bincang dah. Ada perkataan lain? Tak mau, tak ada perkataan lain lah. Tapi bahasa Arab tak. La, lam, lan. Bila guna lan ursilahu ma'akum, kita faham daripada konteks ayat Nabi Yaqub ini, nampaknya
abang-abang Yusuf tidak ada peluang untuk melepaskan Bunyamin daripada rumah tersebut. Walaupun telah diyakinkan dalam ayat 65 tadi. Dah diyakinkan. Nampak tuan-tuan? Isunya adalah trust. Walaupun benda tu betul. Sebab tu orang berniaga, saya selalu pesanlah dekat orang yang berniaga bila ada buat kursus-kursus tentang pengerjaan usahawan apa semua ni. Walaupun di luar sana bercakap tentang produk kena bagus apa semua, ada satu benda yang kita nak kena jaga bila kita berniaga ni adalah trust. Kepercayaan. Kadang-kadang kita jual barang taklah biasa-biasa lah, tak ada lah bagus sangat. Orang lain pun jual benda yang sama juga. Tapi pasal apa kita pergi beli kat dia? Pasal apa kita pergi beli kat dia? Orang lain pun jual juga karipak tu. Tapi pasal apa kita pergi cari dia juga? Trust. Kita lebih meyakini dia daripada orang lain yang kita tak pernah kenal. Isu trust. Sebab tu aset paling besar bukan produk yang kita jual. Aset paling besar adalah trust. Kepercayaan, keyakinan orang kepada kita. Hak tu hilang, jual lah barang hebat macam mana pun. Orang tak beli je. Cerita betul ya kot. Abang-abang Yusuf, betul ni. Bukan cerita bohong. Tapi Nabi Yaqub tidak meyakini mereka. Lan ursilahu ma'akum. Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama dengan kamu. Yang merujuk kepada Bunyamin. Hatta tu'tuni mawthiqa. Sebelum kamu memberikan kepadaku mawthiqa, janji yang teguh minallah, atas nama Allah. La ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Falamma atauhu mawthiqahum, kecuali jika kamu dikepung musuh. Qalallahu ala ma naqulu wakil. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yaqub pun berkata, Allah ala ma naqul, adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 66 menunjukkan bahawa Nabi Yaqub, ini yang kata Nabi ni. Kalau kita ni tuan-tuan habis dekat ayat lan ursilahu ma'akum. Habis. Aku habaq tak boleh, titik. Habis. Dah aku tak percaya lah. Tapi ni yang kata Nabi ni tuan-tuan, satu ilmu penting yang Allah Ta'ala nak ajak kita ni. Sama-sama kita belajar. Seandainya dalam hidup kita tuan-tuan ada masalah trust. Hak ni lah isu yang selalu orang duk tanya bila masuk dalam training ni. Bila masuk dalam program-program motivasi, saya ada buat ni, orang akan tanya isu trust. Macam mana nak pergi kembali balik? Ayat 66 ni jawapannya tuan-tuan. Tapi tu pun ada orang dia tak boleh pergi juga. Dia kata ni tak apa ustaz, depa ni tak apa, depa ni nabi. Kita bukan nabi. Kita akan berhenti dekat situ ya. Aku tak boleh percaya, habis lah. Tak boleh lah. Tapi dia betul tu. Dia memang mengaku, dia memang salah dan dia nak insaf, dia nak kembali balik jalan yang betul. Boleh tak terima dia balik? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya tak boleh lah tengok muka dia. Takat ni lah. Ni kalau isu marriage, hubungan rumah tangga. Suami dia buat macam-macam. Kantoi, isteri pun tak percaya. Kalau suami ni balik jadi imam ke apa kan, jadi imam macam dia percaya. Tak boleh nak pergi lah. Kawan ni try nak buat macam mana pun tak boleh lah. Padahal kawan ni memang betul-betul cuba nak bagi jadi elok tu. Ada ruang sikit nak bagi kat dia, tak boleh lah. Tutup lah, tak ada lah. Macam mana nak dapatkan balik tu? So lan lah tu lan. Tak boleh lah. Lan. Buatlah macam mana pun tak nampak dah kebaikan, dah nampak buruk lah. Bila dia balik rumah, rasa nak suruh dia keluar. Bila dia keluar, dia dah buat apa kat luar tu. Lepas tu jadi pening lah. Kawan balik pun kena, kawan keluar pun kena. Macam mana nak selesai masalah ni? Ayat 66 ni. Sama-sama kita nak faham. Mawthiqa minallah. Nabi Yaqub bagi ruang. Tapi ruang ni sangat sempit. Boleh nak lepas Bunyamin. Dengan syarat kalian mesti mengangkat janji mawthiqa. Mawthiqa ni macam ikrar. Dengan nama Allah.
Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam budaya kita ni, bersumpah dengan nama Allah ni, dalam budaya kita, dalam budaya Melayu kita ni, berat. Tapi tuan-tuan kena ingat, dalam budaya Arab, sumpah ni biasa. Perkataan wallah ni biasa. Perkataan wallah ni dia dah jadi macam sebati dengan lidah mereka. Sambil-sambil duk tipu kita, dia buah wallah je kat atas. Kalau kita tanya ni buah baru ke? Wallah, wallah. Wallah tu jangan buat main. Kita, dia sumpah dengan nama Allah. Balik rumah lagi boleh tengok kurma tu masam. Bohong. Tapi bermain dengan nama Allah. Allah. Sebab tu benda ni kena faham juga budaya. Sama-sama kita ni dalam budaya Melayu kita ni, wallah ni dia berat lagi. Sanggup janji dengan nama Allah, ikrar bersumpah dengan nama Allah, tu yang keluar wallahi wa billahi wa tallahi tu. Mawthiq dengan nama Allah, min Allah. Angkat janji dengan nama Allah. Bahawa kamu mesti bawa balik Bunyamin dalam keadaan yang selamat kepada aku balik. Kecuali illa an yuhata bikum, melainkan kali dikepung. Maknanya di luar daripada kekuasaan kalian. Okey, dikepung oleh musuh. Itu tak apa. Jadi fahamlah juga kita resiko nak bawa tu. Daripada bumi Qan'an nak bawa pergi ke bumi Mesir, patah balik tu resiko dia ada lah. Antaranya adalah musuh-musuh yang mengepung mereka. Jadi kata Yaqub, melainkan kalau di luar daripada kekuasaan kalian, okey, tak ada masalah. Kemudian mereka angkat yang disebut Allah. Sedangkan waktu dengan Nabi Yusuf dahulu, mereka tidak mengangkat janji itu. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, seandainya mereka mengangkat mawthiqah ini waktu mereka minta Nabi Yusuf dahulu, mungkin Nabi Yusuf alaihissalam tidak dimasukkan ke dalam telaga. Tapi tuan-tuan kena faham, dalam bab takdir ni, seandainya Nabi Yusuf tak dibawa masuk dalam telaga, apa jadi? Apa jadi? Nabi Yusuf tak dibawa ke bumi Mesir. Bila Nabi Yusuf tak bawa ke bumi Mesir, tak duduk dah dalam rumah isteri Al-Aziz tu. Bila tak duduk dalam rumah isteri Al-Aziz, tak masuklah penjara. Bila tak masuk penjara, tak jumpa lah dengan Raja Mesir. Bila tak jumpa dengan Raja Mesir, tak jadilah Menteri Mesir. Sebab tu kita jangan salahkan kepada apa yang telah pun berlaku di masa lampau kita, di masa silam kita. Semua ada dia punya story masing-masing. Dan semua yang berlaku di masa lampau kita tu membuatkan apa yang kita dapat hari ini. Jadi tak salah. Semuanya tu telah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Cantik. Setelah mereka berjanji, maka Nabi Yaqub mengangkat kata-kata mereka itu dengan menyebut Allahu ala ma naqul wakil. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan janji ini. Jadi kita boleh ambil kaedah ni tuan-tuan. Seandainya tuan-tuan nak mengangkat janji dengan siapa-siapa, boleh sebut dengan ayat tu, Allah ala ma naqul wakil. Allah saksi naqul atas kata-kata kita ini, wakil. Wakilnya saksi lah, menjadi saksi. Kalau kita tak faham ayat ni, kita rasa tak rasa apa lah. Tapi ni nak tunjukkan benda ni sangat-sangat serius. Seandainya Bunyamin itu tidak dibawa balik dalam keadaan yang selamat. Okey, kita buka satu dua soalan sebelum kita tutup, insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan tentang tu? Tentang trust. Pakat faham lah kau. Okey. Baik tuan-tuan, kalau pakat faham lah kau, insya-Allah dalam pengajian kita yang akan datang, kita akan sambung dalam episod kita yang ke-10. Episod yang ke-10 ini akan membincangkan ayat yang ke-67, pertemuan kali kedua. Maknanya Nabi Yaqub bagi keizinan bawa Bunyamin, tapi syaratnya sangat ketat, berjanji dengan Allah Ta'ala. Melainkan kalian dikepung dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi seandainya kalian berbohong kali ini antara mereka dengan Allah Ta'ala. Beratlah sebetulnya.
Jadi ini membuatkan abang-abang Yusuf bergerak untuk kali yang kedua. Tuan-tuan kira lah nanti berapa kali dia nak kena ulang alik tu. Di pertemuan kali kedua bermaksud dia nak kena jumpa balik Yusuf untuk kali yang kedua. Dan apa berlaku tuan-tuan? Kali kedua ni bila sampai di sana Bunyamin kena tahan. Janji depa dengan ayah atas wakil Allah, saksi Allah, Bunyamin selamat bawa balik. Bila pi dekat sana Nabi Yusuf telah membuatkan Bunyamin ditahan. Tak boleh balik pula tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak apa masalah depa lepas tu. Dia bukan jadi kuih senang, tapi jadi kuih berat lagi kritikal. Depa ingat bawa Bunyamin dapat gandum boleh balik settle. Tapi tidak. Nabi Yusuf AS telah plan ada benda yang lebih berat. Bila depa bawa main Bunyamin nanti, Bunyamin kita tahan. Bila Bunyamin ditahan, macam mana depa nak jawab balik dengan ayah mereka? Sedangkan mereka dah janji dengan Allah Ta'ala. Bunyamin ditahan bukan dikepung oleh musuh. Bunyamin ditahan atas sebab-sebab yang tertentu. Sebab apa? Itu kita nak tengok dalam pengajian kita yang akan datang. InsyaAllah, takat tu dulu. Mudah-mudahan ada keberkatan malam ni. Kita banyak bincang tentang isu trust, kepercayaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.